Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Semoga murid-murid dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Okey, bersama lagi dengan Ustazah pada minggu ini untuk mempelajari mata pelajaran Jawi tahun 4. Kita masih lagi dalam tajuk besarnya adalah tanda baca yang telah kamu pelajari pada sesi PDPR yang lepas berkenaan dengan pengenalan tanda baca. Pada kali ini, Ustazah akan mengulang semula jenis-jenis tanda baca. Okay, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama tanda noktah. Okey, yang kedua tanda soal. Yang ketiga tanda seru. Yang keempat tanda koma. Yang kelima tanda noktah bertindih. Dan yang keenam, tanda pengikat kata. Itu adalah antara jenis-jenis tanda baca yang kita akan pelajari pada sesi PDPR yang akan datang. Jadi untuk hari ini, kita akan tengok jenis tanda baca yang pertama iaitu tanda noktah. Tanda noktah. Okey, mungkin awak kurang dengar tanda noktah ni, tapi ia juga dikenali sebagai titik. Biasa kita sebut titik. Okey, kita tengok tanda ni macam mana. Okey, ini adalah tanda titik. Ni Ustazah buat besar. Okey, kalau biasa kecil je lah. Kalau menggunakan mata pensel awak tu kecil. Okey, hanya macam satu dot saja. Okey, yang ini untuk paparan yang lebih jelas berbentuk macam ni lah, titik. Ni adalah titik. Okey, seterusnya kita akan tengok tanda noktah atau titik terletak di akhir ayat. Contoh kat sini pun ada. Di akhir ayat tersebut. Yang kedua, terdapat beberapa penggunaan tanda titik. Kita akan tengok pada slide seterusnya. Okey, yang pertama, tanda noktah atau titik ni digunakan untuk menunjukkan ayat penyata sudah sempurna. Okey, ayat penyata sudah sempurna. Ayat penyata ni adalah ayat yang kita ingin menyatakan sesuatu perkara. Okey, di mana bila ayat tu sudah sempurna, di akhir ayat tersebut kita akan letakkan titik. Alright, seperti begini. Okey, jadi ni contoh-contoh ayat tersebut. Okey, yang pertama, abang memancing ikan di sungai. Okey, kat sini ada titik. Ni ada titik. Okey, di akhir ayat tersebut. Okey, kemudian yang kedua, beg ini diperbuat daripada kulit buaya. Okey, jadi di hujung ni ada titik. Kita kena letak titik. Kalau tak, ayat tu jadi tak habis. Okey, seolah-olah macam ada perkataan lagi yang kita nak tambah. Jadi bila ayat tu awak rasa sempurna, dah betul. Okey, jadi kena letak titik di hujung ayat tersebut. Okey, yang ketiga, kami akan pulang ke kampung pada hujung minggu ini. Okey, jadi di akhir, walaupun sepanjang mana ayat tersebut, apabila dia dah sempurna, okey, kita kena letak titik di hujung ayat. Bukan sebelum, di akhir ayat tersebut. Okey, penggunaan yang kedua digunakan pada akhir nama orang. Okey, contoh
Contoh kat sini ni tulisan Jawi M Nasir. Ni Rumi dia. M Nasir. Bila Rumi kita nak tukar kepada Jawi dia akan jadi macam ni. M Nasir. Nama orang kan. Kemudian yang kedua P Ramli. P ni titik Ramli. Okey ni. Ni dia punya Rumi dia. Okey, kemudian M Daud Kilau. M Daud titik ni Daud Kilau. Kan ada nama orang yang ada titik-titik ni. Kita akan letak macam ni lah. Okay, contoh dia. Contoh ayat. Okay, Cikgu M Mokhtar mengajar bahasa Inggeris. Itu contoh ayat dia. Okay, yang ketiga. Tanda nokta ataupun titik digunakan apabila menulis masa atau waktu untuk memisahkan angka, jam, minit ataupun saat. Okey. Contohnya biasa kalau kita buat ayat yang dalam tu ada masa, okey. 7.45 maknanya menunjukkan 7.45. Okey, kita tak sebutlah 7.45, kita akan sebut 7.45. 7.45 apa? Pagi ataupun malam. Okey, ni 7 ni jam 7. Ni 45 minit. Dia nak memisahkan. Kalau tak ada titik, dia akan jadi 745 kan? Jadi sebab itulah diletakkan titik ni. Okey, diletakkan titik. Untuk memisahkan masa atau waktu. Okey. Seterusnya kita akan tengok contoh ayat. Okey, contohnya loceng sekolah berbunyi pukul 7.45 pagi. Nampak di sini adalah contoh masa tadi. Okey, contoh masa tadi. Okey, dalam Jawi kalau nombor kita akan letak nombor biasa. Okey, bukan nombor yang Arab tu. Kita akan letak nombor biasa dengan kedudukan yang macam biasa, macam tulisan Rumi. Itu dalam tulisan Jawi, nombor, untuk nombor. Dalam Jawi tak ada nombor untuk, kita tak masukkan nombor Arab dalam tulisan Jawi ya. Okey, seterusnya akan tengok yang penggunaan yang keempat. Tanda nokta ataupun titik digunakan apabila menulis tarikh untuk memisahkan hari. Ni biasa awak tulis apabila nak tulis latihan, nota. Okey, contohnya. Okey, contoh yang macam ni. 27 hari bulan 8 tahun 2021. Kita memisah, kita tak ada buat dalam bentuk ayat kan. Kita buat dalam bentuk nombor, kita akan letakkan titik. Okey, kita akan letakkan titik bagi nak nak memisahkan dia. Kalau tak ada titik ni dia akan bergabung lah. Bergabung dia akan jadi satu angka yang besar. Jadi sebab tu kita perlu letak titik kat sini. Ni 27 hari bulan. Okey, ni bulan 8. Ni bulan 8, bulan Ogos. Ni tahun berapa? 2021. Jadi titik-titik ni adalah pemisah dia. Okey, contoh ayat. Saya dilahirkan pada 11 hari bulan 10, 1988 di Hospital Kuala Lumpur. Okey, satu lagi kalau kita sebut pun dalam ayat, kita tak sebutlah 11.10.1988. Kita tetap akan sebut 11 hari bulan 10 tahun 1988. Kita akan sebut dengan ayat yang penuh. Cuma titik ni adalah apabila kita hendak menulis sahaja. Okey, dalam perkataan. Alright. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada sesi PDPR minggu ini, iaitu tanda noktah. Okey, jadi untuk tugasan seterusnya Ustazah sudah lampirkan pada mesej di dalam grup. Okey, Ustazah harap awak boleh buat dengan baik.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.